sahbihi wa man tabi'ah. Jadi kita nak baca kitab Nahwu. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab ni dia ada dua lah. Satu ibu, satu ayah. Ibu dia tu ialah saraf. Bapa dia adalah Nahwu. Apa beza dengan saraf dengan Nahwu ni? Jadi Nahwu dia nak menentukan baris akhir. Baris akhir setiap perkataan tu. Kita nak baca macam mana. Setiap perkataan tu, baris akhir dia tu kita nak baca dhammah ke, nak baca fathah ke, nak baca kasrah ke, nak baca sukun ke. Kemudian dalam berbagai-bagai situasi tu juga, macam mana kita nak baca. Jadi kita boleh tengoklah awal-awal tajuk tu, dia bagi indeks dia. Dalam indeks dia tu, itulah Nahwu dia. Banyak kita nak baca. Kemudian saraf dia bubuh kat belakang sekali. Yang penting kita baca Nahwu dulu. Kemudian saraf tu bila dah kita kenal, bila kita dah kenal semua situasi-situasi ataupun peraturan-peraturan dalam bahasa Arab ini apa, ini perkataan ini jadi apa dalam ayat, perkataan ini jadi apa dalam ayat ni, barulah kita nak kenal sebiji-sebiji perkataan itu. Itulah ilmu saraf. Jadi kita akhir sekali lah, habis semua kita belajar Nahwu ni, barulah kita belajar saraf. Macam mana? Boleh. Macam mana ni? Anak ikut. Zabidi. Abang bukan video. Okey. Jadi kita buka muka surat yang pertama lah. Muka surat 17 dalam buku ni. Qawaidun Nahwi. Dia panggil qawaid. Siap muka surat berapa ni? Qawaidun Nahwi tu. Siap muka surat berapa tadi? Muka surat 17. 17. Qawaidun Nahwi. Itu muka surat pertama tu. Qawaidun Nahwi. 17. Oh, okey. Rahman, saya tak ada buku tu. Buku saya tak, saya dah print, nanti saya photostat. Tak, kita share dalam grup. Okey. Okey. Untuk permulaan ni. Jadi qawaid ini dia asal daripada perkataan qaidah. Dia mufrad dia atau singular dia qaidatun. Qaidah. Qaidatun. Jamak dia qawaid. Qaidatun, qaidatani, qawaid. Qaidatun satu kaedah. Qaidatani dua kaedah. Qawaid. Satu qawaid. Tiga qawaid. Tiga atas lebih daripada tiga itu dipanggil qawaid. Jadi kaedah Nahwu ni banyak dalam bahasa Arab ni. Kalau matan Alfiyah Ibn Malik tu ada 1000 bait, 1000 bait. Kalamuna lafzun mufidu kastaqim wa ismun wa fi'lu summa harfun kalim wahiduhu kali sampai 1000. Jadi tok guru dulu bila masuk pondok dia tak peduli bab taharah lagi, bab solah ke, yang penting dia hafal dulu matan Alfiyah ni. Kerana apa? Kerana tok guru dulu dia berpandangan bahawasanya bahasa Arab ni lah anak kunci bagi segala ilmu semua. Tak ada anak kunci ni, maka susahlah nak memahami. Kerana kitab Jawi dulu pun memang Nahwu Arab. Lebih-lebih lagi lah kitab Arab, dia Nahwu Arab. Jadi nak faham payah. Dia kena ada Nahwu. Tapi boleh juga, kalau tak mahir Nahwu pun, baca aja kitab Arab tungin terbalik pun, asalkan faham perkataan tu, dah boleh jugalah. Dia Nahwu ni sama ada orang mahir dengan rajin membaca Al-Quran ataupun belajar kitab Nahwu. Jadi qawaidun nahwi. Qawaidun nahwi ni khabarlah, asalnya babun qawaidun nahwi. Babun qawaidun nahwi. Ini bab kaedah nahwu. Qawaidu an-nahwi. Qawaidu jadi khabar. Dia kena baca dhammah qawaidu.
An-nahwi kena baca kasrah. Karena qawaid jadi mudhaf, nahwi mudhafun ilaih. Tak tahulah antum dah ada basic ke tidak ni. Kalau tak ada basic tak payahlah, kita ada hurai yang panjang kita baca ya. Muqaddimah. Jadi muqaddimah dia kita tahulah muqaddimah Aqsamul kalimah. Aqsamul kalimatil arabiyyah. Jadi bahagian-bahagian perkataan Arab. Bahagian-bahagian ataupun bahagian perkataan Arab. An-nahwu. Dia nak jelas kat kita definisi dulu. Apa dia nahwu? An-nahwu yang dikatakan ilmu nahwu itu qawaidun. Merupakan kaedah-kaedah, formula-formula. Yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah. Jadi nahwu merupakan sebagai kaedah-kaedah yang dikenali dengan kaedah tersebut wazifah. Wazifah itu tugas. Kita kata amil. Tugas ataupun amil. Faktor yang yang mengaktifkan kalimah yang lain. Ya. Wazifah. Tugas. Kulli kalimatin. Wazifatu kulli kalimatin. Jelaskan kepada kita tugas-tugas setiap perkataan dalam ayat. Setiap perkataan bahasa Arab dalam ayat. Abang ni kan juga Ni? Kalau Niam Chomsky dia panggil apa? Apa nama? Dia panggil apa? Transitif. Dia panggil Allah lupa. Tak ada ingat. Jadi makna macam kita kata setiap perkataan lah. Dalam ayat tu ada perkataan saya makan nasi. Saya tu jadi apa? Kita kata saya tu kita kata jadi Mubtada. Jadi apa? Mubtada. Bahasa SVO. Subject, verb dan predicate. Dan predicate. Subject, verb dan predicate. Ataupun objek. Subject, verb dan objek. Itu bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Arab, dia verb dulu. B, O, apa nama? B, S, O. Macam tu. Bahasa Jepun dia akhir sekali. SOB. Itu bahasa Jepun, bahasa Bengali. India. Okey. Jadi nahwu itu ialah kaedah-kaedah untuk kita tahu tugas setiap perkataan dalam ayat. Dakhilal jumlah dalam ayat. Setiap tugas perkataan dalam sesuatu ayat. Kita ada frasa, kita ada formula, kita ada font, fonem. Kemudian perkataan itu frasa kata, frasa kata tu baru ayat. Jadi jumlah tu ayat. Maksud dia ayat. Wazifatu wa dhabtu awakhiril kalimat. Dan kita nak menentukan baris. Kita nak menentukan baris apa di akhir ayat itu. Wa kaifiyatu i'rabiha. Dan bagaimana kita nak prosa dia. Prosa perkataan itu. Bagaimana kita nak
generatif daripada transformasi generatif apa. Bagaimana kita nak prosakan perkataan itu. Perkataan ini jadi apa? Macam kita kata yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Yadhhabu makna sedang pergi, Muhammadun pembuat perbuatan tersebut, ilal madrasah itu jar dan majrur. Jar dan majrur. Jadi perkataan Arab ni pula dia ada pula perkataan perbuatan tu pun dia ada dua. Satu perkataan lazim. Lazim ni dia tak berkenaan kepada yang kena buat. Dia tak perlu kepada yang kena buat. Dia hanya perlu pembuat saja. Dia perlu pembuat saja. Nanti kita belajarlah kemudian. Ya. Kalau anda cerita pun tak faham lah nanti. Tak tergambar apa benda yang kita tak pernah nampak. Nah. Itulah dia nahu. Nahu ialah kaedah-kaedah yang dikenali dengannya untuk menentukan apakah tugas-tugas perkataan, setiap perkataan dalam sesuatu ayat. Dan untuk menentukan baris akhir setiap perkataan dalam perkataan Arab dan cara-cara untuk memprosakan ayat itu. Tiap-tiap satu kalimah tu ada kita boleh i'rab dia panggil. Kalau syair kita kata prosa, kalau sajak kita kata prosa. Kalau bahasa nahwu kita kata i'rab. Kalau balaghah kita kata ijra', kita kata ijra'. Kalau ayat Quran kita kata tafsir. Kalau hadis kita kata syarah. Ini dia istilah yang digunakan. Wa tanqasimul kalimatu al-arabiyyatu salasata aqsam. Dan terbahaginya perkataan bahasa Arab itu kepada 3 bahagian. Jadi perkataan Arab ni, seluruh perkataan Arab tu kita boleh bagi 3. Kita tak pernah kira macam tu dalam nahwu kita. Dalam bahasa Melayu pun begitu juga. Kata kerja, kata nama, kemudian dia panggil apa? Adjektif ke partikel apa nama? Kata sendi. Kata sendi. Kata sendi ya. Kata sendi. Kita pun 3 juga. Tapi kita tak pernah ada di apa ni? Disusun macam tu. Jadi perkataan Arab ismun wa fi'lun wa harfun. Kalamuna lafdhun mufidu kastaqim wasmun wa fi'lun wa harfun al-kalim. Wa harfunil kalim. Wa harf dan huruf. Jadi apa dia kata nama ataupun nouns dalam bahasa Inggeris kan? Nouns. Jadi al-ismu tu apa dia? Dia ada definisi dia pula. Huwa tu ialah dia lah. Dia. Kalau laki-laki huwa dia. Kalau perempuan dia. Ya. Pasal ismun tu kalimah muzakkar. Kalimah Siapa dia keluar? Tengok adik saya keluar. Jadi huwa ialah dia ialah kullu kalimatin, setiap perkataan tadullu ala insani, yang menunjukkan sama ada manusia au hayawanin atau binatang au nabatin atau tumbuh-tumbuhan au jamadin ataupun benda yang jumud, benda ketul, benda yang mati, au makanin ataupun tempat, au zamanin ataupun masa, au sifatin ataupun sifat, au makna mujarrad minaz zaman ataupun apa-apa makna yang tak terikat dengan waktu. Yang tak terikat dengan waktu. Boleh kata? Boleh ikut lah. Boleh. Kita ada yang ZBD beri tu, kita ada yang dalam ni. Nampak Yang kita ada 2. Satu yang terjemahan bahasa Malaysia. Jadi bila tak faham, kita tunjuk situ baru boleh faham. Jadi anda dah print dan nanti mana yang ada tu boleh ikut visual lah. Yang ni, nampak yang ni. Dan ada kita share dalam grup. Yang bahasa Malaysia. Muka surat 17 juga. Yang bahasa Melayu pun muka surat 17. Muka surat Melayu, muka surat 17. Dia dah tulis situ.
Arab pun 17 juga. Dia beritahu halaman dia. Muka 17 sama, muka surat sama. Wa yatamayyazul ism. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Wa yatamayyaz, ini fi'il mudhari' lah. Dan menjadi lebih isim itu atau menjadi istimewa ataupun kelebihan isim ataupun ciri utama kata nama. Ciri-ciri utama kata nama daripada yang lainnya daripada perkataan ialah bahawasanya dia apa dia? Ciri-ciri kata isim, ciri-ciri isim, ciri-ciri nouns dalam bahasa Arab ni. Alif lam. Tanwin. Yang pertamanya tanwin. Tanwin. Apa dia tanwin? Apa dia tanwin? Baris dua di bawah. Baris dua di ujung. Asal tanwin ni apa dia? Asal tanwin ni apa dia? Nun. Nun. Asal dia perkataan na. Fi'il dia na. Ya nunan. Nawwana yunawwinu tanwinan. Mengenunkan. Asal dia mengenunkan perkataan. Ini sama ada bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Melayu ni ambil pada bahasa Arab. Tulisan. Asal dia tulis asal dia. Tapi kita pergi tanwinkan dia. Tulisan. Makan. Makanan. Kita baris nasab. Lihat. Penglihatan. Itu tanwin tu. Mengenunkan. Mana kalau dia tak ada dalam tulisan bahasa Arab, dia tak ada. Dia tanwin tu hanya dia baris dua, dhammatain atau fathatain atau kasratain. Fathatain, dhammatain, kasratain tu asal dia nan. Kita kata kita patah, kaf, ta, alif, fathah, ba, nun. Kitaban asalnya. Ada nun. Jadi panjang orang Arab dia tak mau panjang-panjang, dia buang-buang nun tu dia berubah baris dua. Fathatain. Fathatain tu ialah tanwin. Makna mengenunkan perkataan itu. Ingat apa benar tanwin. Rupanya mengenunkan perkataan. Ya. Mengenunkan perkataan tu kita kenal dengan apa? Itulah dengan sama ada tanwin, dhammatain ataupun fathatain ataupun kasratain. Bila baris tu dia panggil di hadapan, kita tanwinkan. Di hadapan, maknanya hadapan. Kita panggil baris depan, baris hadapan, baris atas, baris bawah. Baris hadapan, baris atas. Baris hadapan tu tanwin. Fathah, dhammah, baris dhammah. Kemudian baris fathah tu kita panggil baris di atas. Baris kasrah tu baris di bawah. Alif di atas, nun di atas, na, ka, min, dam. Ka, mim, depan, ka, min, hadapan, kom. Anakom. Itu dulu susah lagi ya. Baca dulu nak kena terjemah tu. Dia tak tahu makna dhammah tu apa. Nak kena mengaji nahwu Arab pula dhammun raf'un. Kena mengaji tu pula kitab dhammun raf'un. Ada sebuah kitab pula dhammun raf'un. Kita sekarang lagi laju. Terus dapat hatain, dhammatain, kasratain. Mai sekarang ni lagi kaedah ikra lagi laju. Terus batang tak ada eja dah. Ba, nah gitu. Lagi yang lajunya terus baca setiap perkataan tu. Perkataan Arab terus sebut aja macam bahasa Cina tu. Lagi laju. Jadi keistimewaan isim ini daripada yang lainnya, daripada perkataan-perkataan Arab yang lain, yang pertama dia boleh ditanwin.
Macam rajulun, kitabun, syajaratun. Tadi kita baca bab. Babun, qawaidun nahwi. Kalau kita buang tanwin kepada babun, kita kata babu qawaid, babu qawaidun nahwi. Tadi dia buat dah. Kalau kita baca babu qawaidun nahwi, jadi qawaid tu jadi mudhafun ilaih. Ustaz nak minta jadi Ustaz sikit ya, minta ke kawan-kawan tolong mute apa ni, mute kan dia punya suara tu, jadi tak ada gangguan daripada luar. Dia mute tu tolong pangkah. Kalau nak bercakap pun kita on. Kawan-kawan yang dalam grup, tolong kat mana yang bunyi? tak ada, kadang-kadang ada gangguan luar kan, ada bunyi kereta apa semua. So bila kita mute tu, bagi Ustaz jangan mute, kami tak dengar. Jadi ada mute tu pangkah mute, jadi tak dengar lah suara-suara belakang tu. Jadi kita dengar suara Ustaz je lah, kecuali nak bercakap. Okey. Ya, itu pertama tanwin ya. Keistimewaan kata nama dalam bahasa Arab ni ataupun isim. Isim lah, kita sebut isim lah. Tak payah sebut Jawi Melayu dah. Keistimewaan isim dalam bahasa Arab ini, pertama dia menerima tanwin. Dia menerima tanwin. Yang kedua, yumkin idqalu al alaih. Kita boleh masukkan al kepada perkataan itu. Kata nama kita boleh masuk al. Macam mana ar-rajulu. Kemudian dia ada pula lah alif lam syamsiah, alif lam qamariyah pula Nak faham alif lam syamsiah qamariyah tu baca asy-syamsi, asy-syamsu tu syamsiah. Kalau asyam tu lam tak bunyi tu syamsiah. Al-qamar, kalau bunyi lam tu kita nak sebut perkataan kena bunyi lam itu qamariyah. Macam al-kitab tu apa dia? Qamariyah. An-nafs itu apa dia? Syamsiah. Itu syamsiah. Macam tu saja, senang ya. Jadi satu izhar, satu idgham. Okey. Ar-rajulu, al-kitabu, asy-syamsu, asy-syajaratu. Tapi bukan sewenang-wenangnya nak masuk al ni. Al ni pun ada sebab-sebab dia. Banyak sebab-sebab dia. Dan banyak makna-makna dia. Al ni berubahkan makna-makna. Jaga ya. Dalam bahasa Arab tu tambah satu benda aja makna dia lain. Okey. Ini detailnya bahasa Arab Tuhan bagi kita ni. Bagi Quran yang suruh kita baca selalu sampai dalam solat kita baca. Nak bagi cerdik. Kerana bahasa Arab ni bahasa exercise. Macam juga admit ya. Jadi siapa yang rajin nak buat praktis admit ni, dia memang cerdik otak dia. Dia panggil apa? Mental exercise. Begitu juga nahwu Arab ni. Setiap orang nak baca tu dia mesti ingat. Nak baca macam mana? Ni nak baca macam mana? Nak sebut macam mana? Akhir dia. Kemudian yang ketiga, yumkin idkhalu harfin nida. Kita boleh masukkan huruf panggil. Harfun nida mana huruf panggil. Bahasa Melayu pada tapi tak pernah kita bincang bahasa Melayu. Hei manusia, tu hei. Wahai manusia tu, wahai. Oi, oi manusia tu. Itu macam tu juga. Dalam bahasa Arab pun macam tu jugalah. Boleh masuk wahai manusia. Wahai. Kalau mau wahai manusia kita sebut secara umum gitu, itu dia bukan jadi munada. Dia tak menjadi munada, tak menjadi nida. Ataupun dia tidak iltizam untuk nak jawab balik. Kita bukan tuju kepada dia. Tapi panggil ini lain. Ni seru satu. Panggil satu. Seru lain. Seru kita sebut macam tadi. Hai manusia semua. Ingatlah. Itu bukan kita panggil dia. Kita seru saja. Kalau kita panggil. Ya rajul. Orang macam. Hai orang. Gitu. Kita tak tahu nama dia. Kita panggil. Hai orang.
Jadi boleh masuk huruf nida. Ya rajulu. Ya Muhammadu. Ya rajulu. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Ya rajulu. Ya Muhammadu. Ya. Tu masuk huruf nida, huruf panggil. Tu huruf nida dia ada nanti nahu dia pula. Kalau nida masuk ya ni. Ya Abdallah. Ya Abdu. Kalau kita panggil dia memang nama Abdu, ya Abdu. Tapi kalau dia Abdullah, kita panggil je na, ya Abdallah pula dah. Ini ada hukum hakam dia ya. Nanti kita akan baca. Kemudian boleh masuk huruf jar. Boleh masuk huruf sendi kepada perkataan nama. Kepada perbuatan, kata kerja tak boleh masuk huruf sendi kecuali lahjah-lahjah Arab. Lahjah Mesir. Ana faqur bakum dia kata. Ana faqur bakum. Ana fa asadi ana fakhirum bikum. Bi'amal dia kata. Dia jumpa kita bita'mal bita'mal dia masukkan huruf jar kepada kata kerja. Itu bahasa Arab ammi, amiyah. Bahasa amiyah, bahasa pasar. Kalau orang Saudi, ulama-ulama Saudi, dia pun bercakap bahasa cantik, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Quran. Tapi kalau ulama-ulama Mesir, dia tak boleh nak bercakap bahasa Fusha. Bila kita suruh dia minta, kami tak faham ni bahasa tempatan ni, bahasa tempatan Mesir kami tak boleh faham ni. Cakaplah bahasa Quran. Dia bercakap 5 minit, tak kira dia balik-balik. Untuk iba idan ana ba'ul ana ba'ulkum. Apa benda ana kata ba'ulkum. Ana bi'aqulu lakum. Mana boleh masuk huruf jar kepada fi'il. Tapi itu bahasa yang telah merosakkan bahasa Arab. Bahasa Amiyah ni, bahasa pasar, merosakkan bahasa Arab. Tapi mereka tak boleh buat apa orang Arab ni kerana selagi mana kekalnya Al-Quran di atas muka bumi itu, selagi itulah mereka kena belajar bahasa Arab tu. Bahasa Arab ni lah, bahasa Arab Quran ni lah yang menyatukan orang Arab. Kita pergi negeri Arab tu, tang mana negeri Arab pun semua apa, orang boleh berinteraksi antara sama lain. Kerana apa? Dengan sebab adanya Quran ni. Yumkin jarruhu bihurufil jar. Harus kita menjarkannya. Menjarkan. Jarruhu. Kalau jarra makna tarik dia. Kita tarik, kita bagi bawah. Jar, tarikkan dia. Itu asal makna. Dia tak maulah asal makna dah. Bila kata jarru, membaris kasrohkan perkataan. Membaris bawahkan perkataan itu. Kata kerja tak boleh baris bawah. Keistimewaan tunggal kepada kata nama ni ialah majrur, jar. Bagi PA pula, yang hebat dia bagi dia hanya tunggal bagi kata kerja ialah sukun. Ya. Kemudian jar ni sama ada jar dengan huruf jar ataupun jar dengan idhafah. Dengan kita menyandarkan perkataan kepada perkataan. Boleh kita kata fil madrasah, alal kursi, alal kursi, fi al maktabah, fil bait, alal bait, ila ad-dukkani, ila ad-dukkani, ila. Harfu jar, atau harfu jar banyak pula. Ataupun tanpa huruf jar dengan idhafah, dengan perkataan sandaran. Ala syajarati itu huruf jar. Ghusnu syajarah. Ghusnu kita kata dahan pokok. Dahan apa? Ni bukan dahan ghusnu apa ni? Ghusnu syajarah. Ni bukan ghusnu apa? Ghusnu syajarah. Dahan pokok. Ranting pokok. Beg sekolah. Aqibatul madrasati. Kalau bahasa Arab kita kena baca macam tu. Aqibatul madrasati. Okey. Boleh ke ikut? Boleh? Draman? Faham tak Draman?
Haji Suwandi? Haji Suwandi dah mengaji banyak. Faham boleh? Ustaz buka muka surat berapa yang muka surat 18 ya? Rujuk kitab kita Muka surat 18 bahasa Arab ni. bahasa Arab bahasa Bahasa Melayu Melayu 17. 17 bahasa Arab. Bahasa Arab 17 ha. 17 lah, 17. Bahasa Melayu muka surat 18. Melayu 18 Dia lebih satu ya. Melayu 18. Mana? Okey ke tapi dia anak terang macam ni atau entah tolong terangkan macam mana kat dia orang. Kalau anak terang dia orang tak faham, kita terang kat dia orang. Okey dah Ustaz tu. Boleh faham dah Okey, tu. Boleh. Mungkin yang nak Zaman dia orang kan? mungkin yang idhafah tu mungkin mungkin susah sikit nak faham. Yang susah nak faham. itu mungkin peringkat yang Jadi idhafah ni kita dalam kataan ni kita ada dalam bahasa Arab ni ada dua bentuk. Satu idhafah, satu sifat mausuf. Satu idhafah, satu sifat mausuf. Kita kata kepiah putih. Kepiah putih ni kita tak boleh kata kepiah putihi. Kepiahu putihu. Kepiahun putihun. Al-kepiahu al-putihu. Fi al-kepiahi al-putihi. Dia kena baca gitu. Itu pasal dia sifat. Tapi kalau kata kepiah Ahmad. Kepiah Ahmada. Kepiah Ahmada. Asal dia kepiah Ahmadi, tak boleh baca Ahmadi pasal dia ada perkataan Arab memang kata nama ni dia tak boleh jadi majrur. Dia diandaikan saja. Nah, begitu. Kalau kata buku sekolah, itu sandaran. Kita kata kepiah Ustaz Abdul Hamid, itu mudhafun ilaih. Kepiah putih, itu sifat mausuf. Maknanya, yang kata sifat mausuf ni kita boleh masuk yang. Kepiah yang berwarna putih asal dia. Kepiah yang berwarna putih. Kalau mudhafun ilaih tak boleh kata yang. Milik boleh. Buku milik sekolah. Buku sekolah. Buku milik sekolah. Bila milik tu makna mudhafun ilaih. Dia kena baca baris bawah. Mudhafun ilaih kena baca baris bawah. Mudhaf dia ikut situasi duduk dia. Di mana dari segi nahu. Kedudukan dia di mana? Kedudukan dia rafa' kah? Dhammah kah? Kedudukan dia fathah kah? Kedudukan dia kasrah kah? Kemudian boleh pula kita sandarkan dia kepada ikhbar. Sandarkan kepada perkhabaran. Macam kita kata Al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Jadi subjek, predikat. Al-kitabu tu subjek, mufidun predikat. Buku ini banyak faedah. Buku ini banyak faedah. Disandarkan kepada buku itu. Apa nama khabar, apa nama predikat, subjek, predikat kepada kitab, kepada buku. Wa yakfi an tuqbala al-kalimah al-kalimatu alamatan wahidatan aw akthara min hadhihi al-alamati litakuna isman. Memadai perkataan itu menerima mana-mana satu daripada keistimewaan yang kita sebut. Kalau dia ada tanwin, kita tak boleh masuk dah alif lam. Ingat. Kalau kita buh alif lam, kita tak boleh tanwin. Macam kita al-kitabun, tak boleh, salah. Bila kita al-kitabu, dia tak boleh tanwin. Al-kitabu, kitabun. Kitabun. Inilah sampai peringkat siswa pun selalu salah lagi ni. Duk kata al-kitabun kan lagi.
Tak boleh dua-dua. Naik baca khutbah dan mengaji apa. Ada apa kelulusan degree dah baca tak betul Al-Kitabun lagi. Baca doa tak betul. Masih duk bubuh alif lam dengan tanwin sekali tak boleh. Bila dah ada alif lam tak boleh tanwin. Bila ada tanwin tak boleh bubuh alif lam. Dia cukuplah satu ada dalam kataan itu, dalam kata nama. Tak payah bubuh dua-dua sekali. Bahkan ada yang tak boleh duduk dua-dua sekali. Iaitulah seperti mana alif lam dengan tanwin tak boleh duduk dalam satu kataan. Kemudian baru kita pergi PN pula, kata kerja. Apa dia kata kerja dalam bahasa Arab? Kata kerja dalam bahasa Arab ialah huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khassin. Ialah setiap perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu pada masa tertentu. Kata nama tak ada masa, tak terikat dengan masa. Tapi kata kerja terikat dengan masa. Macam anak kata zahabtu ila as-suqi. Zahabtu. Zahaba zahabtu. Zahaba telah pergi. Kita kena buat telah lah. Tidak kita tak faham kata tu past tense. Kalau present tense dia yadhhabu. Kalau anak adhhabu ila as-suqi. Adhhabu ila as-suqi. Zahabtu ila as-suqi. Kita tak mau bubuh payah bubuh dhamir ni. Kita kata zahaba Muhammadun ila as-suqi. Yadhhabu Muhammadun ila as-suqi. Yadhhabu zahaba Muhammadun ila as-suqi. Itu kata kerja kala lalu, past tense. Present tense dia pula yadhhabu Muhammadun ila as-suqi. Dia ada masa. Kalau kata zahaba tu apa dia? Zahaba tu tak payah dia tak terang dah masa pakai itu. Bila dia perkataan dia tak ada huruf mudhara'ah di hadapan dia, tak ada alif, tak ada ya, tak ada nun, tak ada ta. Anai itu. Anai, tak ada anai itu di hadapan kata kerja itu, maka itu past tense. Kalau kata sahabat, itu past tense. Kalau kata yazhabu, ada ya kat depan tu, itu present tense. Makna dia yang pergi. Huwa yazhabu, dia yang pergi. Dia lelaki yang pergi. Kalau perempuan, tazhabu, dia perempuan yang pergi. Azhabu, saya yang pergi. Nazhabu, kami yang pergi. Begitu. Jadi, yang pertama sekali dia kata, yahudusu syai' fi zamanin qas. Ada zaman. Kalau kata zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba fi'al madi. Mabni alal fathah. Mabni alal fathah. Wa fihi dhamirun mustatirun. Jawazan. Taqdiruhu huwa. Fi'al madi. Dia past tense. Di dalam kata itu sebenarnya ada kata ganti nama. Ganti nama dalam tu ialah huwa. Pasal dia zahaba saja. Kalau perempuan zahabat. Kalau zahabat saja itu laki. Dia ada. Kenapa nak menunjukkan waktu itu telah lalu. Waktu itu telah lalu. Ada waktu yang sedang berlaku. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu fi'al mudhari'. Marfu'un. Fi'al mudhari' marfu'. Fi'al madi mabni. Dia ada mabni mu'arrab pula. Mabni itu makna perkataan yang tak berubah dah. Fi'al madi kalau kata qatala, jangan ada kata qatalu, jangan ada kata qatali. Tak boleh. Qatala sampai dalam syurga besok. Bukan sekat hari kiamat je. Sampai dalam syurga kita bercakap besok ni. Untuk baca qatala situlah. Tetapi kalau fi'al mudhari' ada
mu'rab dia panggil. Dia boleh di-i'rab. Nah, dia bukan beku. Yang tadi tu mabni beku. Dia tak berubah dah baris dia. Yang mu'rab ni berubah. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu fi'il mudhari' marfu'un. Dia marfu'. Tanda marfu' dia wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang jelas di akhir perkataan dia. Yadhhabu. Bu. Yadhhabu. Dia dhammah. Tadi perkataan past tense tadi, dhahaba tadi dia fathah kan. Fathah dia sampai bila pun duk fathah situ dah. Yadhhabu. Ya. Wa fihi dhamirun dhamirun munfasilun taqdiruhu huwa. Dalam perkataan yadhhabu tu ada dhamir, ada ganti nama, iaitu huwa. Ganti nama huwa. Dan huwa ni duduk di tempat fa'il. Duduk di tempat fa'il. Fa'il tu hukum dia dhammah, marfu'. Jawazan taqdiru huwa. Harus saja. Dia bukan wajib. Yang wajib di mana yang nak kena takdirkan? Izhab. Izhab. Pergi. Bila berkata pergi, fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Mabniyun ala sukun. Fi mabni ala sukun. Wa fihi dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Bila kata izhab, pergilah kamu. Pergi. Bila kita pergi itu saja, makna mesti ada kamu dalam tu. Kita tak adalah bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni kita kalau kita nak jelas, kita cakap ringkas banyak. Bila kita nak buat ayat balik, pergi ni apa sebenarnya? Bila kata intonasi. Pergi. Itu maksud apa? Kita pakai intonasi je. Dalam Arab bersama juga. Izhab. Izhab. Tapi walaupun dengan intonasi, bila sebut izhab tu kalau izhab. Izhab. Itu pun suruh pi juga. Dia dengan intonasi, dengan perkataan tu, bentuk perkataan tu sekali, makna suruh. Cuma suruh dia cara lembut atau cara keras. Kita ada intonasi keras tu suruh. Saya pergi sekolah. Hari ini saya pergi sekolah. Pergi sekolah. Pergi juga. Semua pergi je. Tak ada berubah dalam perkataan. Bahasa Arab lain. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Izhab ilal madrasah. Izhab ilal madrasah. Pergi sekolah. Dia tak boleh kata izhab Muhammad ilal madrasah. Kalau bubuh Muhammad juga tu dipanggil taukid saja. Dia tak perlu lagi. Kerana di dalam tu ada kata kerja anta. Izhab mana izhab anta. Anta tu dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il kepada izhab itu. Tak tahu. Panjang sangat kot ni, tak buang masa dah. Tabidi boleh ya? Ada lagi nak tambah i'rab tu tabidi? Kuat nak tambah apa lagi? Dia kesimpulan ni yang Ustaz terang tadi, yang pertama dia kata tentang isim dan juga perbuatan. Perbuatan tu berkaitan dengan masa dan isim tak berkaitan dengan masa. Jadi apabila berkaitan dengan masa saja, kita panggil dia sebagai fa'il, perbuatan lah. Boleh betul Ustaz? Ya, betul tu. Itu istimewa dia. Keistimewaan apa fa'il, dia terikat dengan masa. Keistimewaan isim, dia tak terikat dengan masa. Dia tak terikat dengan masa, tapi dia ada tanwin. Tanwin. Dia ada tanwin. Isim. Isim tadi apa dia kata? Ada 10 ke Ustaz? Ustaz baca tadi. Ada banyak. Banyak ada. Banyak. Tak payah ulang. Okey. Kemudian wa yatamayyatul fi'lu an ghairihi min al-kalimati fi annahu yumkin keismi'an. Utamanya fi'il ini
daripada lain-lain perkataan, daripada kata nama, daripada kata sendi, daripada bentuk-bentuk perkataan itu, ya, bolehlah kita rumuskan di sini ittisalu bita'il fa'il. Dia boleh dihubungkan perkataan itu dengan tak fa'il. Tak fa'il. Tak pembuat. Tak pembuat tu. Macam katab tu. Katab tu maksudnya apa? Katab tu ana. Tu saya. Itu dia panggil dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Katab tu dhamir muttasil. Dia boleh sambung dengan kata kerja. Bahasa Melayu ada tak? Tak ada kan? Bahasa Melayu tak ada. Kena buat saya juga. Saya menulis. Saya sedang menulis. Kena buat sedang pula. Kadang-kadang tak buat sedang. Saya menulis. Saya menulis. Kena akan menulis. Itu kita kena bubuh perkataan lain. Bahasa Arab tak boleh payah bubuh perkataan tu. Nak tentukan present tense ke, past tense ke. Dia tak payah bubuh perkataan. Okay, perkataan bahasa Melayu tak payah ambil perkataan lain bubuh. Perkataan Arab hanya bubuh huruf saja masuk dalam. Ubah saja struktur perkataan itu. Katab tu syakarta. Syakarta makna syakarta anta. Syakarta Allah. Alhamdulillah. Syakarta Allah. Alhamdulillah kamu telah bersyukur pada Allah. Syakarta. Syakarta. Daripada anta syakarta. Anta syakarta. Ana syakartu. Huwa syakara. Huwa syakara. Hiya syakarat. Kami nahnu syakarna. Syakarna. Dia boleh sambung dengan tak fa'il. Itu semua dia panggil tak fa'il. Tak fa'il ya. Tak pembuat. Pembuat. Kemudian ittisalu bita'i ta'nis. Dia juga perkataan kata kerja ni boleh dihubungkan dengan tak muannas. Feminin. Dihubungkan dengan tak perempuan. Mana tak menunjukkan perempuan. Contoh dia katabat. Katabat. Huwa kataba. Hiya katabat. Huwa kataba. Hiya katabat. Dia tulis. Dia telah tulis. Hiya. Dia perempuan. Katabat. Dia boleh sambung. Kali situ dah faham dah. Ini satu kerja kita lah besok ni. Saraf ni. Ishtiqaq ni. Tasrif. Tasrif. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Itu lah. Nanti kita terguling terus nanti. Banyak sangat. Sikit-sikit. Kemudian ittisaluhu bi ya'il mukhatabah. Berhubung dia dengan ya' mukhatabah. Ya' mukhatabah. Ya' mukhatabah ni ya' kita bercakap. Kita tujukan. Bila kita bercakap, ya' kita bercakap dengan seseorang. Macam kita duk bagi tasyahud awal, tasyahud akhir tu. Kita kata tasyahud awal akhir sama ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka. Kita bagi salam secara direct kepada Nabi di Madinah. Tu direct tu. Masa tu ingatlah Nabi kat kubur dia, kat makam dia tu. Bagi direct tu, salam direct. Kalau tak direct kata assalamu alaihi wa rahmatullah. Ya. Itu ada juga ulama fiqh kata kalau orang bagi salam kat kita, kita tengah duduk sembahyang, assalamualaikum. Kalau kita jawab waalaikumsalam, batal solat kita. Tapi kata waalaihimussalam, tak batal solat kita kerana dia jadi doa. Doa boleh dalam solat. Okey.
Tu taktubina. Anti taktubina. Anti tu lil mukhatab. Lil muqatabah. Lil muqatabah. Anta taktubu. Anti taktubina. Anti taktubina. Tak payah kita ada kata anti lagi dah. Taktubina. Kita kata taktubina. Taktubina tu anti taktubina. Taktubu mana? Bila ada kat depan baris mudhara'ah ana itu, ta tu yang menunjukkan dia fi'il mudhari', ta tu anta. Anta taktub. Bila nak bezakan perempuan, anti taktubina. Taktubina. Bila fi'il amar pula, buang nun tu jadi ya, tinggal ya aja. Ushkur, ushkuri, ushkur. Tu kalau anta ushkur. Terima kasihlah pada Allah. Kalau perempuan, ushkuri. Itu tasrif ya. Yang drama ya. Siapa lagi yang biasa belajar ni? Ni Bahar ni macam mana? Ana dengar dulu Sah, lepas tu rujuk baliklah. Buka balik kita. Rujuk balik. Dengar dulu. Buka, dengar dulu. Lepas tu buka balik rakaman tu. Kita boleh faham boleh lah. Okey. Kemudian keistimewaan fi'il ni juga daripada perkataan-perkataan yang lain daripada perkataan Arab. Dia boleh dihubungkan dengan nun taukid. Dia boleh disambungkan dengan nun taukid kali. Contoh dia macam mana? Mislu contoh dia layak tubanna. Layak tuban, layak tubanna. Dia ada yang nipis, ada yang tebal. Kalau yang nipis layak tuban. Latar kabun. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Taktuba layak tubanna. Mana apa layak tuban ni? Sesungguhnya hendaklah sungguh-sungguh tulis. Tulislah sungguh-sungguh. Tulis sungguh-sungguh. Kita pakai intonasi je lah. Kita pakai intonasi Arab. Intonasi pun boleh. Pakai tulisan pun boleh. Dah boleh faham itu intonasi dia kena. Kalau tengok layak tubanna mesti ada intonasi dia baca. Layak tubanna. Naklah ditulis. Jadi dia panggil apa sini? Lam ni lam apa dia panggil? Lam taukid atau lam mudhara'ah? Lamul amar Ustaz. Lamul amar. Lam amar. Lam amar. Layak tubanna. Lam al-mudhara'ah. Makna lam yang dimasukkan kepada fi'il mudhari' dia membawa makna amar. Itu di antara sirah-sirah fi'il amar. Sirah-siratul amri. Sirah-siratul amri di dalam kalau kita belajar fiqh, usul fiqh, nak jadi seorang mujtahid tu dia kena tahu lah nahu ni. Ini ayat ni suruh buat apa? Ayat ni wajib ke? Ayat ni harus ke? Ayat ni sunat ke? Layak tubanna. Hendaklah dia tulis. Hendaklah dia tulis. Hendaklah dia tulis. Ushkurna. Ushkuran. Ushkurna. Ushkuran. Ushkurna. Ushkuranna bukan ushkurna. Ushkuranna. Ushkuranna. Kalau ushkurna tu dia jadi lain pula jadi Ushkuranna. Ushkuranna. Layak tubanna. Ada dua bentuk. Satu nipis, satu tebal. Kalau yang tebal tu lagi berat. Lagi berat, yang berat yang berganda tu lagi berat. Maksud dia lelaki yang benar-benar. Mana diminta tulis. Kalau perempuan macam mana ni Zabidi? Nak kata macam mana? Latak tubanna. Latak tubanna juga. Latak tubinna kan? Latak tubainna. Latak tubinna. Buang semua tinggal. Tubinna. Latak tubinna. Layak
yaktubinna. Dia lelaki, dia perempuan. Dia perempuan. Dia ada ke? Kalau perempuan Dia ada tak. ke muannas muzakkar? Ya. Dia lah dia kalau perempuan begitulah. La yaktubinna. Kalau perempuan ushkur ni macam mana? Uskurin. Ushkurnan. Ushkurnanna. Bisa dia nak Uskuran. Dia ada nak. Fi'il amar izhab. Idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Dia ada 6. Kalau macam fi'il madi. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Kemudian anta anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna. Kemudian adhabu, nazhabu, zahabtu zahabna. Kemudian mai fi'il mudhari' pula. Yadhhabu, huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu, huma tadhhabani, kunna yadhhabna. Anta tadhhabu, antuma tadhhabani, anta tadhhabu, antuma tadhhaba, tadhhabani. Antuma tadhhab. Kan dia? Antuma tadhhabani, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna, antunna yadhhabna. Idhhab, anta idhhab anta, idhhaba antuma, idhhabu antum, idhhabi anti, haba antuma, idhabna antunna. Itu fi'il amar. Kalau nahi pula, la tadhhab. Anta la tadhhab. Antuma la tadhhaba. Antum la tadhhabu. Anti la tadhhabi. Antuma la tadhhaba. Antunna la tadhhabna. Itu tasrif dia. Itu kita akan belajar lah nanti dalam sambil-sambil itu kita ni aja lah. Ingat lama-lama pandai bila. Okey. Kemudian jadi halangan kita tak tahu makna. Satu kalau kena tahu makna dulu boleh faham ke macam mana? Dia. Mana kita kena tahu makna dia lah. Macam mana nak faham tu sebab ada tengok makna tu ni dia. Sebab dalam buku yang alhamdulillah yang Zabidi bagi ni yang bahasa Indonesia ni kami ada 2 ni. Tenang nanti saya dapat ke lain-lain tenang tu boleh lah. Dia terjemah ada tu mana. Kalau kita tengok dari segi yang makna yang Indonesia beri ni, contohnya dia kata layak tubanna. Dia laki-laki benar-benar akan menulis. Dia terjemah macam tu. Tapi kalau bahasa Melayu kita kata hendaklah lelaki itu benar-benar tulis. Jadi dia makna dia tu dia inilah. Kalau macam Rahman kata tadi, kalau kita baca faham tu boleh kita fahamkan. Dia kata contohnya la tu apa? Dia dah susun perkataan tu tak mengikut la tu. La tu sebenarnya kalau di sini yang detail benar-benar kan. Dia Indonesia ni lah. Dia benar-benar. Mana tepat bahasa kita lagi lah. Tapi bahasa tu mungkin boleh faham, tapi lebih mudah kita kalau kita tengok dalam Quran kita disebut adalah mu'ammal tu kita kata hendaklah. Maknanya ataupun benar-benarlah. Sesungguhnya lah macam tu. Dia mana nak dia apa taukid saya. Dalam mu'ammal tu ada nun taukid. Nun sabdu yang taukid kan. Mana penekanan lah maksud dia? Ditekan. Penekanan. Nun sabdu yang ujung tu dia taukid lagi, tekan lagi. Betul ke Ustaz? Betul tu. Benar-benar lah. Buat sungguh-sungguh lah. Sungguh. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil taukid. Jangan main-main. Dia panggil taukid ke apa? Kalau tak. Lam taukid. Lam taukid. Taukid tu maksudnya pengukuh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau kata al-lazi tu, al-lazi al-lam al-lazi tu pertekanan tu. Itu perkataan. Itu tak masuk tu perkataan. Ni yang itu maksud dia ni, perkataan dia macam tu. Ni dia rasa PL lah ni.
Atas panggil apa? Allazi itu pasal apa? Dia baca itu idgham kan? Dia. Pasal allazi itu alif, lam, zal, ya. Oh, ini tak kita tak kena mengena dengan ni Ha. lah. Tapi bila tulis dia satu lam saja. Tak boleh dua lam. Oh. Allazi. Bila sebut allazi. Dia kalau tak bubuh sabdu, tak bubuh baris pun kena tulis macam tu. Dia tak boleh alif, lam, zal, ya, tak boleh salah. Ittasaluhu binun taukid. Tu la yaktubanna. Hendaklah dia menulis. Sungguh-sungguh. Hendaklah dia menulis sungguh-sungguh. Tu kita besok kalau kita belajar lagi balaghah tu, tu lagi dahsyatlah ya. Dia kenapa habis bubuh perkataan taukid ni? Taukid ni untuk mengemaskan cakap. Kita kata uktub ad-dars. Kita kata uktub ad-dars. Tulislah pelajaran ni. Kalau kata la yaktub ad-darsa. Hendaklah ditulis pelajaran ini. Tu dah jadi dah. Maknanya dia sungguh-sungguh lah. Benar-benar buat lah. Kalau kata, innahu la yaktubanna. Innahu la yaktubanna ad-darsa. Dan sesungguhnya, dan sesungguh-sungguhnya, naklah ditulis sungguh-sungguhnya. Dia tu satu, dia khalid zihin. Dia bagi makna orang yang suci hati. Tak payah duk arah-arah banyak. Dia memang orang yang orang yang aktif. Tak payah suruh dia buat lah. Orang yang suci hati. Yang kedua ni orang mutaraddid. Orang mutaraddid ni masuk satu. Layak tuban darsa. Tu bagi orang yang teragak-agak nak tulis tak tulis, nak tulis tak tulis. Bila kata layak tuban tu, maknanya dia hilanglah teragak dia. Oh, Ustaz suruh tulis. Ramadan Buti suruh tulis. Betul. Kalau kata innahu layak tuban darsa. Bila kata innahu tu memang itu memang suruh. Listingkar, maknanya engkar. Kalau tak tulis, maka dia marah. Dia engkar, dia marah. Kalau tak tulis, memang dia marah sungguh-sungguh. Macam Ramadan Putih tu. Kalau orang mengaji majlis dia kena tulis. Tak tulis, dia marah. Itu dia untuk perkataan Arab dalam ilmu retorik nanti. Dalam ilmu retorik, dalam ilmu medan makna. Dalam retorik pula ada 3 ilmu pula. Ilmu medan makna, ilmu anafora, metafora, pembinatangan, pemokokan. Kemudian satu lagi bentuk-bentuk perkataan gaya-gaya bahasa. Itu dipanggil ilmu badi'. Bahasa-bahasa kecindan. Bahasa-bahasa kecindan tu ilmu badi' dipanggil. Baik, habislah itu fi'il ya, kata kerja. Kemudian huruf pula. Al-harfu, huruf ataupun kata sendi. Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Setiap perkataan yang tidak ada sebarang makna kecuali apabila disandarkan kepada yang lainnya. Fi tak ada makna. Fi tak ada makna. Kita kata bubuh juga makna dalam. Sebenarnya fi tak ada. Kalau kita fil bait baru dalam rumah. Baru ada makna. Kalau bahasa Arab dia pun macam tak ada apa makna. Dia perkataan saja-saja ya untuk maknanya untuk meregukan dengan perkataan lain yang membawa makna sesuatu. Fil madrasah baru makna-makna dalam. Boleh. Tapi kita tafsirlah makna fi itu makna dalam. An makna bahawasa. Atau moga. Hal makna macam-macam makna hal ya. Adakah? Tanya pertanyaan. Lam. Lam tu makna lam jangan. Lam makna jangan. Macam-macam.
Jadi perkataan huruf ni atau kata sendi ni dia bergantung kepada yang lain untuk membawa makna. Kalau tidak, tak ada makna. Kalau dalam saja, apa maksud dalam? Tak ada makna apa dalam. Dalam apa? Dalam sungai ke dalam pokok? Tak ada makna. Makna dia dalam saja. Tapi di dalam apa kita tak ada makna. Kecuali bila disangkut dengan perkataan lain. Kemudian kita pindah pula al-jumlatu wa shibhul jumlah. Barulah kita masuk kepada ayat. Kita dah tahu dah jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab. Kemudian barulah kita nak masuk dalam bentuk ayat dalam bahasa Arab. Ayat dalam bahasa Arab. Al-jumlatu. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Huruf jar tu apa Ustaz? Huruf jar. Huruf jar ini, huruf asal jar ni maknanya huruf yang menarik. Jarra makna tarik, huruf tarik. Di sini kita kata apa dia panggil? Adjektif ke partikel ke? Ana pun lupa istilah dia. Kata sendi. Partikel. Partikel. Partikel dalam bahasa Inggeris. Partikel ni khas lah. Kata sendi. Kata sendi. Dia kata sendi. Saya makan dalam rumah. Saya berjalan ke sekolah. Pergi ke sekolah. Saya tidur atas katil. Tu atas tu. Tu atas itu dipanggil huruf jar. Tapi dia dalam huruf lah Ustaz ni. Kan dia berada dalam kategori huruf. Dia huruf. Dia termasuk dalam huruf. Jadi termasuk dalam huruf. Huruf ada juga apa? Pi, lam, an, min. Tu an banyak. Sehingga ada satu kitab tu apa nama Zabidi? Karangan Ibnu Hisham tu. Dia membincangkan tentang huruf-huruf saja. Banyak lagi. Huruf istifham. Mughnil labib. Mughnil labib. Dia tu bincang bab huruf saja. Jadi huruf pun penting dalam bahasa Arab ni. Ada huruf mudhara'ah, ada huruf apa ni istifham, ada huruf apa nama nida, ada huruf apa ni dia huruf lah. Huruf dia bukan, dia ada juga perkataan bentuk macam huruf tapi dia bukan huruf. Macam tadi tu. Syakarta, ta tu bukan huruf. Dia dhamir. Dia isim. Isim apa? Kata ganti. Walau sebiji kata ta itu kata ganti, dia bukan isim. Dia bukan huruf ya. Yang huruf ni yang memang huruf betul, sendi-sendi perkataan ini. Sebiji-sebiji. Dia bukan apa nama huruf kita kata satu huruf tu, bukan huruf dalam bahasa Melayu. Bukan huruf bahasa Melayu. Huruf bahasa Melayu alif, ba, ta, a, b, c itu huruf. Tetapi dalam bahasa Arab ni huruf ni al-harfu ni ialah kata sendi. Tu macam tu. Fi, an, ala, ila, man, mata, kaifa, apa semua tu. Okey dah? InsyaAllah. Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Ayat dan semi ayat. Ayat dan semi ayat. Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Ayat dan semi ayat. Al-jumlatul mufidah. Kita dalam bahasa Melayu kita kata prasakata, mana ponim, kemudian perkataan, prasakata, kemudian baru ayat. Saya makan nasi. Kalau kata saya makan, itu dah boleh fahamlah kita makan. Tapi kalau kata saya apa? Saya belajar, itu pun boleh juga ada fi'il lazim. Tapi makna kalau kita dalam bahasa Arab ni kalau fi'il lazim yang apa nama lengkap bukan jumlah ayat. Nak jadi satu ayat dalam bahasa Arab, satu perkataan boleh jadi ayat. Ini beza dalam bahasa Melayu. Saya pergi ke. Tu ayat tak faham. Ke mana?
Saya pergi ke, tak boleh. Kerana saya pergi ke Genting Highland. Ada sebut tempatnya itu. Itu baru ayat yang lengkap. Berdirilah. Berdirilah tu kita makna perkataan berdirilah. Berdirilah. Tu ayat tak? Ayat kan? Ayat lah. Mana berdirilah kamu. Ada perkataan yang kita buang kamu. Dirilah kamu. Tapi kita buang berdirilah. Itu ayat. Dalam bahasa Arab begitu juga. Kastaqim. Bila kata kastaqim. Seperti mana? Istaqim. Istiqamahlah. Istaqim. Istiqamahlah. Maksud apa istaqim tu? Istaqim tu ada dua. Satu fi'il, satu fa'il. Satu fi'il, ada fa'il. Di mana sekurang-kurangnya dalam bahasa Arab ni, ada kata kerja, ada pembuat kata kerja itu. Sudah cukup jadi ayat. Muhammadun naim. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Sudah. Lengkap dah ayat tu. Istaqim. Istiqamahlah. Tu dah cukup dah. Tu ayat lengkap dah. Wa kullu tarkibin al-jumlah al-mufidah. Jumlah yang memberi faedah. Mana jumlah lengkap. Ayat yang lengkap. Jumlah ni bukan jumlah makna kita jumlah 3 campur 4 campur 10 apa semua ni. Jumlah ni makna ayat. Kita kata ayat. Bahasa Arab juga. Tapi istilah kita. Orang Arab ayat tu bukan makna ayat Quran ataupun ayat apa nama orang Iran ataupun ayat ayat tanda-tanda. Ikut situasi konteks ayat lah. Tapi dalam bahasa Arab kata jumlah, dia tak kata ayat. Bila kita sebut rakib al-ayah al-mufidah, orang Arab tak tahu. Dia akan bawa turun ayat Quran. Macam kita kertas kan lah. Orang Arab tak kata kertas, dia kata waraqah. Daun. Kertas tu dia kata daun. Tapi dia tak faham makna daun, dia faham kertas lah. Kita saja dalam dunia ni gunakan perkataan Quran kertas. Tolong berikan kertas pada saya selai. Kertas. Fi qirtasin falamasuhu biaidihim, tu dalam Quran. Kita guna kertas. Jadi ayat di sini ialah jumlah di sini ialah ayat. Ayat. Ayat sempurna, ayat tak sempurna. Ayat semi ayat. Ayat yang lengkap. Al-jumlatul mufidah, ayat yang lengkap atau ayat yang membawa faedah, yang memberi faedah. Kalau ayat tak memberi faedah dalam bahasa Arab, itu bukan ayat. Itu tak betul. Ayat tu tak betul. Pangkah ayat tu. Dia ayat mesti lengkap. Apa yang dikehendaki semuanya ada situ. Wa kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aksar. Setiap perkataan yang disusun daripada 2 perkataan ataupun lebih. Wa afada ma'nan tamman, dan memberi faedah, memberi makna yang sempurna. Memberi makna yang sempurna. Itu baru dinamakan ayat dalam bahasa Arab. Kalau tidak, tak dinamakan ayat. Tak dinamakan ayat. Dia kalimah saja. Wa tanqasimul jumlah qismaini. Kemudian ayat dalam bahasa Arab pula boleh dibagi 2. Boleh dibagi kepada 2. Ayat dalam bahasa Arab, kalau kita nak buat ayat, boleh dibagi 2 bentuk ayat. 2 bentuk ayat. Jumlah ismiyah, itu ayat kata nama. Jumlah fi'liyah, ayat kata kerja. Ayat kata nama, ayat kata kerja. Orang Melayu, ayat dia pilih hanya ayat kata nama aja. Ayat kata kerja salah dalam bahasa Melayu. Sedang makan saya nasi lemak, tak kena. Nak kata saya sedang makan nasi lemak. Kalau kata saya sedang makan saya nasi lemak, salah. Orang Melayu kata. Arab ni fleksibel. S-O-B, S-B-O, S-O-V. S, V, B,
S O O S B S O B. Itu saja dalam dunia ni 3 bentuk saja. Saya makan nasi. Bahasa Arab kata akulul arus. Saya makan saya nasi. Kemudian tu apa nama makan saya nasi. Dia verb dulu. V S O. V S O yang kita pula S V O. Subjek apa nama verb objek. Gitu. Kalau Jepun, orang India, orang Sing pula, saya nasi lemak kedai makan. Makan duduk belakang sekali. Orang Jepun semua pula kata kerja duduk belakang sekali. Tapi bahasa Arab semua boleh. Semua tu boleh. Boleh masuk. Yang paling afdal kali kata apa nama yang gunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kita tengok sini. Jumlah ismiyah. Ayat dalam bahasa Arab dibagikan kepada 2. Ayat kata nama, ayat kata kerja. Ayat kata nama tu apa dia? Wahiyya. Tadi wahuwa. Huwa al-harfu huwa. Sekarang ni pula jumlah ismiyah hiya. Pasal apa? Kerana huruf tadi dia muzakkar. Huruf tadi dia muzakkar. Maskulin. Maskulin. Kemudian jumlah ismiyah, jumlah ni dia feminin. Oleh sebab tu dia kena kata wahiyya, dia ialah allati tabda'u bismin aw dhamirin misl al-ilmu nurun nahnu mujahiduna. Yang kata ayat kata nama tu ialah kata ayat yang dimulakan ayatnya itu dengan kata nama dahulu. Macam bahasa Melayu semuanya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Nahnu mujahidun. Kami adalah para mujahidin. Kami itu kata ganti. Kata ganti. Untuk kami, untuk ramai. Mujahidun, mujahidun itulah apa nama? Mujahidun, nahnu mujahidun. Ustaz, dah 5 minit ni kita stop. Dah 5 minit lagi. Kan dah pukul 4 suku, dekat suku. Lepas tu kita boleh lah ni. Kan? 4.30 kita boleh. Kita masa. Okeylah, kita berhenti sama tu lah. Kemudian ada satu lagi. Jumlah fi'liyah. Iaitulah ayat yang dimulakan dengan fi'il, mulakan dengan kata kerja. Hadarar rajulu. Telah hadirlah orang itu. Yaktubu talibu. Telah tulislah pelajar itu. Ataupun adrusu. Saya sedang belajar. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah ayat yang dimulakan dalam ayat itu dengan kata kerja. Bang mana fi'il lah. Dalam bahasa Arab panggil fi'il. Fi'il. Yang dimulakan dengan fi'il. Jadi ayat yang dimulakan kata nama, ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Oh, fi'il ni kata kerja. Habis tu. Tu syibul jumlah. Sikit ya. Okay. Syibul jumlah. Semi ayat. Ayat ni tak lengkap. Semi-semi saja. Ia kullu ibaratin mukawwanah min. Iaitulah setiap ibarat, setiap ayat, setiap kenyataan yang tersusun daripada zarfun ba'dahu mudhaf. Zarf makna zaraf. Zaraf ni ada 2, zaraf makan, zaraf zaman. Ada zaraf makan, zaraf zaman. Zaraf ni ada 2. Kita kata zaraf ni nak menunjukkan waktu. Jam, saat, hari, esok, semalam, tengah hari, petang, itu zaraf zaman. Kemudian selepas itu zaraf zaman. Zaraf makan pula, zaraf tempat, atas, bawah, tepi, tepi, dalam, kemudian apa ni? Apa lagi? Itu zaraf makan. Zaraf
Zarah makan. Macam fawqa syajarah, atas pokok. Atas pokok. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Itu semi ayat. Ataupun jar majrur, ataupun jar dan majrur. Jar dan juga perkataan yang duduk di sebalik, di belakang jar, huruf jar. Macam kata fil manzili, di dalam rumah. Alal maktabi, atas rumah, atas meja. Alal maktabi, atas meja. Cukup lah. Cukup kat itu ya. Okay.